Secara merupakan segmen terakhir kita ya pada pagi ini, itu pelaksanaan sembahyang fardu Jumaat ini yang akan kita ketahui lebih lanjut lagi. Dan alhamdulillah narasumber kita untuk menerangkan lagi lebih lanjut kepada Auda yang pada ketika ini juga boleh menyaksikan ataupun sambil-sambil mendengarkan bersama kami. Auda boleh pergi ke laman ataupun aplikasi Telegram di gov.bn official dan di sana sambil-sambil membaca apa yang untuk pengongsian di besok hari menerusi sidang media yang telah pun dikeluarkan kemarin. Auda boleh mendengarkan bersama dengan narasumber kita, iaitu alhamdulillah kita bersama dengan Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Haslin, Pengiran Haji Ali, pemangku penolong pengarah hal ehwal masjid. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. alhamdulillah. Jadi tajuk perbincangan kita hari ini pelaksanaan sembahyang fardu Jumaat. Jadi mungkin ya Ustaz boleh menjelaskan bagaimana persiapan Jabatan Masjid bagi pelaksanaan sembahyang Jumaat. Ya. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah besok 5 hari bulan Jun 2020 Masihi adalah merupakan hari Jumaat kedua bagi pembukaan masjid untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat berjamaah. Setelah kita ni mula membuka minggu lepas 29 Mei 2020, dan besok adalah merupakan minggu kedua kita ni membuka. Jadi kalau kita ni melihat kepada apa yang telah pun berlaku pada minggu lepas 29 Mei. Jadi memang kita ni rasa teruja tu dengan pembukaan masjid. Lama sudah menunggu 10 minggu dalam perkiraan kita ni 10 minggu kita ni dapat menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Sehinggalah kita ni dapat melakukannya pada minggu lepas, itu pun atas nasihat dan saranan daripada pihak yang berkewajipan. Jadi melihat kepada apa yang telah pun kita jalankan yang dilaksanakan pada minggu lepas, alhamdulillah semuanya kita lihat berjalan dengan baik. Ini pun dari segi pelaksanaannya sembahyang Jumaat, dari segi pengurusannya, kawalannya dan sebagainya adalah berjalan dengan baik, yang mana ini adalah hasil daripada kerjasama semua. Khususnya Kementerian Haluan Agama dibantu oleh pasukan-pasukan beruniform, di antaranya Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, begitu juga pasukan polis Diraja Brunei, banyak membantu. Dan selain daripada itu, kita ni pihak Jabatan Ehwal Masjid, Kementerian Agama dibantu juga oleh sukarelawan daripada Belia, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, daripada Persatuan Bulan Sabit Merah, Persatuan Pengakap, dan sukarelawan masjid yang terdiri daripada ahli jawatan kuasa takmir masjid dan belia-belia masjid. Alhamdulillah. Jadi mereka ni telah membantu dari segi pengawalan, pengurusan dan pelaksanaannya, dan ianya berjalan dengan baik. Kita ni melihat semua mengikut panduan-panduan yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, dari segi menggunakan penutup mulut dan hidung, face mask, dan juga membawa sajadah sendiri. Dipastikan gitu sejadah saiz besar untuk ianya orang kata ni memang muat untuknya tu supaya kata ni tu menggunakan kawasan ataupun tempat sujud kata ni tu dengan menggunakan sejadah sendiri. Dan begitu juga dengan perkara-perkara yang lain lah seperti QR scan, pemeriksaan suhu badan dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun kita ni melihat ianya lancar berjalan dan orang kita ni dapat menunaikan sembahyang fardu Jumaat, masih ada pembaikan yang perlu dibuatlah. Artinya dibuat postmortem selepas 29 hari bulan berkenaan. Jadi postmortem itu dibincangkan bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, pasukan polis dan Kementerian Kesihatan, yang mana langkah-langkah untuk persiapan yang akan datang ini insya-Allah ada penambahbaikan lah. Antaranya barangkali satu ialah yang boleh dikongsikan di sini. Pada kelazimannya kita ni membuka minggu lepas kita ni membuka seawal jam 12 12.30 hari. Dan ini diawalkan sedikit kepada 11.30. Kerana apa? Kita ni membagi ruang orang awal masuk. Jadi kita ni lihat pada yang lepas itu masih ada queue yang panjang, sama ada queue kereta maupun queue pejalan kaki. Maka dengan kita ni membuka lebih awal ni untuk membagi ruang lebih mencepatkan insya-Allah. Ataupun tertakluk kepada orang ramai juga ni. Kalau akhir datang berjurut akhir datang memang ada juga. Tapi yang mungkin dengan kita ni membuka awal ni kita ni berharap lebih awal orang
pada kelazimannya yang biasa orang datang akhirat tu paksa tahawal tu supaya lebih anulah tu. Dan selain daripada itu juga katanya akan membuka lebih banyak pintu masuk. Kalau sebelum ini ada yang 1 ataupun 2 akan ditambah mengikut kesesuaian masjid-masjid berkenaan. Jadi ini sebenarnya Ustaz kesinambungan daripada minggu lepas bukannya banyak Tani belajar daripada di mana kekurangan berkenaan sebab memang situasinya Tani dapat melihat pada minggu lepas. Jadi diperbaiki lagi ditambah baiklah. Jadi artinya Tani membuka tu untuk menyempatkan kan. Jadi di sana sekarang pemeriksa suhu badan, pemeriksa QR scanning akan ditambah lagi. Jadi mungkin lebih ramai yang Tani tidak mau orang terlalu queue yang lama di luar berpanas, tapi Tani mau keselesaan itu insya-Allah. Jadi dengan kita ni membuka pintu masuk, pintu pagar yang dibanyakkan lagi mengikut kesesuaian, mudah-mudahan insya-Allah akan mempercepatkan lagi pemeriksaan khususnya pemeriksaan QR ni. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada kongsikan itu yang pertama akan dibukakan lebih awal pada pukul 11.30 pagi. Seterusnya sejadah perlu disediakan oleh yang akan menunaikan sembahyang ini dan perlu sejadah yang besar Dan juga adakah mereka ini perlu memakai face mask? Ya, kalau seperti mana dalam panduan yang telah pun diwar-warkan yang diedarkan sama ada melalui televisyen Brunei, melalui media sosial, kita ini telah pun di sana tu ada panduan-panduannya. Hatta sebenarnya kita ini perlu berudu dari awal. Bukan pulang apa untuk mengelakkan kita ini banyak menggunakan tandas di artinya kalau siapa yang dah tahan atau apa boleh buat tapi adalah dinasihatkan untuk berudu lebih awal dan selepas itu untuk mengingati perkara-perkara yang akan dibawa ialah face mask. Artinya mestilah digunakan terlebih awal sebelum masuk ke masjid itu dan juga membawa sejadah sendiri, sejadah yang bersaiz besar dan selepas itu kita ni juga diarahkan untuk masuk dengan menggunakan handphone QR scan. Jadi jangan lupa membawa mobile. Artinya perlu sentiasa membawa mobile ni kerana di sana menentukan. Jadi suatu jadi peringatkan mana-mana yang sudah pun mendaftar. Kalau belum mendaftar masih lagi terbuka masa ni untuk mendaftar QR itu dan mana-mana yang telah kuning jangan mencuba dululah. Sebab kita ni sudah menentukan bahawa untuk tahap pertama namanya ni untuk 3 kali Jumaat ni, tahap pertama ni kuning tidak dapat, selain daripada hijau tidak dapat ke masjid. Jadi mana-mana yang kuning itu tidak perlulah mencuba. Jadi difahami kedudukan itu seperti mana semalam sidang media sudah pun ada menyebut tu yang berhormat PHN sendiri menyebutnya mana-mana yang bukan kuning itu ia diistilahkan ataupun dianggap sebagai uzur syar'i yang dapat ke masjid. Alhamdulillah. Dan juga di Kaca TV Auda sekarang ini mungkin dapat dikongsikan bersama di mana ada sedikit poster ataupun e-poster dapat Auda saksikan mungkin dapat juga telah pun dikongsikan sebetulnya oleh Ustaz Pengiran Haji Haslin di mana etika sembahyang fardu Jumaat yang kita saksikan tadi Ustaz iaitu aplikasi BruHealth perlu ada, telefon bimbit perlu full charge tu. Kedua, boleh juga Auda layari laman sesawang healthinfo.gov.bn, bawa sejadah sendiri dan pastikan sejadah tersebut adalah besar. Seterusnya masjid akan dibuka pada pukul 11.30 pagi, berwudu dari awal, gunakan penutup mulut dan hidung dan juga kemaskini kod penilaian sendiri setiap hari dan elakkan pergi ke masjid jika merasa kurang sihat. Baik Ustaz, mungkin dapat lagi dijelaskan bagaimana pula kalau mereka yang tidak menggunakan penutup mulut ini? Ya. Memang kita ni sudah kadang-kadangnya orang mungkin saja namanya kadang-kadang kita ni terlupa. Terlupa dengan ini. Sebenarnya pihak masjid berkenaan akan menyediakan, bukan menyediakanlah, artinya insyaallah sebagai langkah untuk kita ni mana-mana yang ingin membawa terlupa membawa maka dibantu dengan itu insyaallah. Dengannya kita ni barang itu terhad. Ditakuti yang awal sudah dampit. Jadi sebab itulah ini sebenarnya adalah untuk kewajipan sendiri. Perlu membawa semua itu anda perlu disediakan oleh
pihak-pihak tertentu. Jadi tapi seandainya penutup mulut ini pun kalau mengikut panduan daripada MOH, dia semestinya yang surgical lah tu. Asal ada penutup saja. Perbaik dia ada kain sapu tangan kalau rasanya boleh dipakainya. Hatta tuala. Tapi nganya bila tuala, bila sembahyang itu tetap dipakai. Bukan hanya ketika kata ni drive atau akan masuk atau dipakai, udah masuk ke dalam dibuka tiap. Ini pentingnya sepanjang masa dipakai. Sepanjang masa akan dipakai. Sepanjang masa tu masa berada di masjid itu memang tadi ketika sembahyang pun kata ni dan satu lagi perkara yang perlu saya lupa tadi ketika kata ni membuka masjid 11.30 tu yang perlu diketahui je oleh para jamaah orang ramai, masjid ataupun pintu pagar akan ditutup sebelum ketika khutbah terakhir sebelum melaungkan iqamah. Artinya bila laungan iqamah tu pagar akan ditutup. Artinya orang ramai tidak akan dapat masuk lagi. Kerana itulah waktunya untuk kata ni sebab kata ni ada QR scan kan. Jadi artinya bila sudah sebelum qamat khutbah kedua ketika doa tu habis saja doa tu maka pagar akan ditutup. Jadi tidak lagi dibenarkan orang yang di luar akan masuk ke dalam lagi. Jadi udah penontonnya perlu bis kita ketahui untuk esok saja memang ada SOP yang sudah pun dikeluarkan dan juga Mas Ani senang saja kalau tadi kami mengetahui, tapi tambahan daripada yang mulai Ustaz sebentar tadi katanya bagi Auda yang datang kalau sudah waktu khutbah di penghujung khutbah kalau bis kita lewat maka pintu-pintu masjid ataupun pagar-pagar masjid akan ditutup. Jadi harap maklumlah kepada bis kita yang akan menunaikan sembahyang fardu Jumaat esok untuk datang lebih awal lagi dan juga jangan terlalu akhir untuk mengelakkan traffic jam. Dan juga bagi mengelakkan juga barisan panjang bagi mereka jemaah-jemaah yang lainnya pula. Dan untuk seterusnya Ustaz, mungkin ini ada jualah kegusaran daripada penonton pada ketika ini. Mungkin katanya, bagaimana Ustaz kalau selepas mereka sembahyangan ini, adakah masjid berkenaan akan dibersihkan selepas itu? Kalau mengikut itu SOP jabatan lah. Jadi kalau mengikut apa yang kami selepas saja selesai masjid itu digunakan, maka pegawai-pegawai pun kaki tangan di masjid akan membersihkan segera. Jadi khususnya yang dibersihkan itu adalah antaranya tombol-tombol pintu. Tombol-tombol pintu ataupun rel-rel di pejalan kaki itu, maka itulah di mana kesesuaiannya untuk dibersihkan itu. Jadi suatu bila mengurangkan dari segi pembersihan ini yang secara sebab itu kata ini diarahkan untuk menggunakan sejadah sendiri itu. Jadi itu antara usaha kata inilah mengurangkan itu. Tapi yang lain pintu di mana perjalanan itu maka itulah juga dibersihkan insya-Allah. Mungkin ada tambahan daripada yang mulia Ustaz untuk sebelum mengakhiri wawancara kita pada hari ini. Mungkin Ustaz mungkin sebagai tambahan bagi mereka yang tidak berkesempatan sudah men-scan, sudah membooking akan slot berkenaan namun tidak berkesempatan untuk masuk. Bagaimana Ustaz? Ada kesempatan ini banyak banyak alasan, banyak sebab lah. Kadang-kadang terlalu lambat, mungkin kelambatan. Jadi kalau kelambatan ini satu dinasihatkanlah mana-mana yang sudah mendaftar itu maka dinasihatkan untuk bersegera awal datang untuk mengelakkan kata ni itu indah sampatnya kata ni masuk. Sebabnya kata ni masih lagi dengan SOP kata ni, peraturan kata ni tutup sekian-sekian, maka kalau sudah kata ni lambat maka itu berkemungkinan kata ni tidak akan sempat untuk sama-sama menunaikan sembahyang. Jadi awal jalan. Atau antara sebab-sebab yang lain barangkali adalah walaupun kata ni sudah berniat awal untuk kata ni menunaikan sembahyang fardu Jumaat, akan tetapi di saat-saat akhir kata ni tidak sihat, maka dengan keadaan ni marilah kata ni berterus terang. Artinya akurlah dengan keadaan kata ni kurang sihat, batuk-batuk dan sebagainya, kerana kata ni sembahyang ni bukan hanya kerana kata ni menghadap Allah Subhanahu taala, kata ni memikirkan juga siapa dengan kita di sana. Jadi untuk menjaga mengawal kesihatan itu daripada wabak yang berlaku ketika ni. Jadi artinya bila dah sihat janganlah batalkanlah dulu hasrat untuk itu, maka insya-Allah kita ni berdoa mudah-mudahan kita ni akan dikurniakan kesihatan nanti insya-Allah. Dan juga barangkali sebagai nasihat
setakat ini masa ni masih hari Khamis, masih ada peluang mana-mana yang mungkin ada yang terfikirnya hari Senin buka, rupanya hari Senin dia lupa untuk mendaftar, fikirnya dah terboleh tu. Jadi sebenarnya masih lagi dibukakan. Hanya barangkali kadang-kadang bila mencuba sekali lihatnya penuh sudah ni. Kadang-kadang masjid yang di mana dekat ia mendaftar atau yang penuh, tapi masih ada kawasan-kawasan yang lain yang orang berhampiran dengan masjid-masjid berkenaan masih lagi kosong. Hatta dalam data kami, data yang ada pada pihak Kementerian Agama dan Kementerian Kesihatan, ada beberapa masjid lagi yang masih boleh menampung. Pasalnya kalau sudah limit full tu, bila kan mencuba full tu nya, lagi dapat. Betul. Jadi mudah-mudahan insya-Allah ruangan ini digunakanlah untuk kata mendaftar. Baik, alhamdulillah. Itu antara penjelasan ya mengenai dengan pelaksanaan sembahyang fardu Jumaat, dan semoga dengan adanya SOP yang telah pun diterangkan oleh Yang Mulia Ustaz dapat kita guna pakai ya esok bagi auda yang sudah mendaftar untuk sembahyang fardu Jumaat ya. Dan semoga auda berkesempatan jom dapat pengetahuan tersebut dan semoga terjawab juga persoalan habis kita. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, auda boleh pergi ke aplikasi Bro Health tersebut, dan di sana seperti dikongsikan oleh Ustaz tadi, di mana kalau berhampiran dengan kita ini di RTB Masjid Omar Ali Saifuddin masih lagi dibuatkan sebanyak jauhnya 0.23 km. Jadi boleh diberitahu di mana jaraknya, jauhnya kita ni untuk hadir ke masjid berkenaan, dan masjid manakah yang boleh kita ni tunaikan sembahyang Jumaat tersebut. Dan masih lagi berkesempatan untuk auda ikuti bersama. Terima kasih kami ucapkan Yang Mulia Ustaz Pengarah Haji Aslin bin Pengarah Haji Ali, pemangku penolong pengarah Al-Ehwal Masjid. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.